Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk pada hari ini kita akan masuk tajuk baru. Kita dah baru selesai seni lukis dan sekarang kita nak masuk seni catan. Jadi sebelum itu saya harap semua dah bersedia dengan modul masing-masing yang saya dah beri kepada awak semua melalui grup. Okey, yang ini saya dah bagi. So sama ada awak nak print out ataupun siapa yang tak ada printer, macam biasalah, salin pada modul yang dah diberikan. Modul yang lagi satu lah. Ni modul yang saya buat. So ada modul yang buku kan, itu buku modul. So awak boleh catat nota dalam buku modul. Saya harap semua dah bersedia, dah baca doa semua. Hari ni kita akan masuk kepada seni catan. Saya rasa semua dah belajar seni catan masa sekolah rendah, semasa awak berada di tahun 4. Cikgu awak dah mengajar mengenai seni catan dan juga teknik catan juga dah belajar, tak silap saya. Kalau siapa-siapa ingat lah. Jadi benda ni bukan benda baru bagi awak semua. Kita macam ulang kaji balik aja bab ni. Kita tu pergi kepada definisi. So hari ni kita nak masuk standard kandungan 3.1, iaitu pemahaman terhadap konsep seni catan dalam bidang seni halus, di mana hasil pembelajaran hari ini awak boleh menjelaskan definisi catan dan juga memerihalkan tentang perkembangan seni catan daripada aspek pelukis cat air tempatan dan juga karya catan pelukis tempatan. So kita pergi kepada definisi catan. Catan bermaksud proses menggambar dengan menggunakan media basah yang disapu ke atas pelbagai permukaan dua dimensi seperti kanvas, kertas ataupun kayu. Bezanya dengan seni lukis guna media kering. Catan kita guna media basah. Seterusnya, jadi jangan lupa tulis isi pada modul awak. Ini adalah maksud catan, cat air. So apakah medium catan yang kita boleh gunakan? Ini antara mediumnya iaitu cat air atau watercolor. Biasa awak nampak. Sama ada dia dalam bentuk tube ataupun dalam pen, macam ni pen. Dia ada dua bentuk, ataupun cake, ada watercolor cake. So yang ini adalah akrilik, cat minyak. Fresco ni adalah plaster kapur, bancuan plaster kapur dengan warna. Warna poster semua orang tahu kan, warna poster ni dah biasa guna warna poster. Cat goceh lebih kurang macam cat air, cumanya cat goceh lebih legap daripada cat air lebih kepada lutsina. Dan cat tempera. So ini semua medium catan ni bahan antaranya menggunakan air, walaupun sikit masih lagi menggunakan air sebagai bahan antara. Maksudnya awak bancur sikit dengan air kala tersebut. So kita panggil sebagai bahan antara. Jangan lupa isi. So ini ada medium catan. Kemudian kita pergi kepada sejarah perkembangan seni catan, iaitu kita tengok kepada siapakah pelukis cat air tempatan kita dan juga karya catan pelukis tempatan. Perkembangan seni catan dalam bab ni, maksudnya dalam silibus awak merangkumi jangkaan masa antara tahun 1930-an hingga 1950-an, iaitu zaman sebelum
merdeka dan juga awal merdeka. So, pelukis-pelukis cat air Pulau Pinang menjadi perintis kepada seni catatan moden Malaysia. Okay, kat sana ada grup untuk pelukis-pelukis Malaysia. Okay, dan karya cat air mereka ni terpengaruh dengan gaya aliran Impressionism, iaitu ia menggambarkan pemandangan alam semula jadi dan juga aktiviti kehidupan seharian. So, antara contoh pelukis cat air tempatan yang terawal, kita tengok. Adalah Abdul Arif. Saya rasa semua orang tahu kan Abdul Arif ni, kita dah tengok dah masa tajuk bab lukisan, seni lukis. Dia pun ada dekat situ juga. So, untuk yang seni catatan ni, dia pun ada juga. So, Abdul Arif, karya cat air beliau banyak menampilkan, kita tengok apakah landscape yang digunakan. Tema yang digunakan iaitu landscape, hasil penghayatan dan pemerhatian beliau. Maksudnya dia tengok landscape tu, dia pun lukis. Dia tengok pada persekitaran dia. Contohnya pokok mengkuang, bukit mertajam. Semua tahu bukit tajam kat mana kan? Kat Pulau Pinang. Iaitu dihasilkan pada tahun 1950 menggunakan media cat air. Dan juga antara karya dia yang famous selain daripada pokok mengkuang adalah Bumi Bahagia Lombong Biji Timah Malaya yang dihasilkan pada tahun 1960. Seterusnya adalah Yong Mun Sen. Yong Mun Sen ni gemar menampilkan tema alam dan manusia dalam karya cat air beliau. Jadi dia lebih alatan yang digunakan berus kaligrafi Cina yang halus. So, antara karya catatan beliau ialah The Harvesters tahun 1948. So, ini adalah antara karya cat air yang terkenal untuk dia, Yong Mun Sen. So, seterusnya adalah pelukis yang bernama Ibrahim Abu ataupun kita panggil dia sebagai A.B. Ibrahim. Pelukis didikan sendiri yang menyara hidup dengan melukis. So, dia menyara diri dia dengan kerja dia ni lah, melukis sahaja. So, dia menghasilkan karya cat air bertemakan landscape dengan suasana yang nostalgik. So, contoh antara karya dia adalah Malacca Gate. Selain pada Malacca Gate adalah Fishing Village yang ini. Pada tahun dihasilkan pada tahun 1958. Seterusnya seterusnya adalah pelukis bernama Corsia. Dia pernah menerima bimbingan daripada Sir Russell Flynn di England tahun 1933. Dan tema yang digemari adalah bunga. Dia suka lukis bunga. Contohnya bunga orkid dan bunga kana. Dan pernah juga menjadi ahli Persatuan Orkid Amerika. Dah belajar kat sana kan. Memaparkan tema keindahan landscape. Selain pada bunga, dia juga menggunakan tema keindahan landscape dan bangunan hasil pemerhatian beliau di negara-negara yang pernah dilawati. Maksudnya dia pergi ke luar negara, dia melawat, dia melancong, dia melukislah apa yang dia tengok. Itulah orangnya. Kalau dah suka melukis, itulah kerjanya. So, itulah antara pelukis cat air tempatan yang terawal, iaitu tadi Abdul Arif, Yong Mun Sen, Ibrahim Abu dan juga Corsia. So, seterusnya kita tengok kepada karya cat air pelukis tempatan. So, yang ini adalah hasil karya daripada Syed Ahmad Jamal. Nama karyanya adalah Joget yang dihasilkan pada tahun 1957 dan dia menggunakan cat minyak. Dan seterusnya pelukis ni bernama Zakariano dan
Sebenarnya kebanyakan pelukis kita dah tak ada dah ya. Dia pun dah tak ada kat dunia ni. Jadi sambil-sambil itu beliau sedekahkan Al-Fatihah, maknanya beragama Islam. So ini adalah karya beliau adalah membina perahu yang dihasilkan pada 1956 menggunakan cat air. Okey, seterusnya adalah karya hasil pada Tai Hui Kiat. Okey, nama karyanya adalah Penggayuh Beca Saigon. Saigon ni dekat Myanmar kan? Okey, yang dihasilkan pada tahun 1959 dan menggunakan media campuran. So dia guna media pelbagai lah. Okey, media campuran. Dan last sekali adalah daripada pelukis Chua Tian Teng, dan hasil karyanya bernama Pergi ke Pasar, dan dia menggunakan kaedah batik dalam penghasilan karya beliau dan dihasilkan pada tahun 1959. Jadi ini adalah antara hasil karya cat air yang terkenal lah di negara sendiri, negara kita. Okey. Okey, kita pergi kepada teknik catatan. So ini yang saya katakan tadi, teknik catatan awak sebenarnya dah belajar masa awak sekolah rendah. So kita ulang kaji balik sahaja. So ada 4 teknik catatan cat air. Kalau awak tengok pada buku teks awak pada muka surat berapa ya? Muka surat 31. So ada 4 kaedah, iaitu basah atas basah. Okey, ataupun dalam Englishnya kita kata wet on wet. Okey. Kecampuran warna basah disapu atas permukaan kertas yang basah. Maksudnya berus awak basah, warna awak basah dan kertas basah, dua-dua basah. Okey. Okay, ini paling suka dikawal sapuannya sebab dua-dua basah dan awak kena pandai kontrol dia punya jumlah penggunaan air. Maksudnya daripada segi jumlah air pada kertas dan juga pada berus. Dan kesan yang dihasilkan adalah lut sinar. So, ini teknik basah atas basah. Yang kedua adalah teknik basah atas kering ataupun wet on dry. So, warna yang basah, berus basah disapu atas permukaan yang kering. So, kertas awak kering, berus awak basah. Okey, itu maksudnya. So, sapuan teknik ni senang dikawal sebab ialah kurang penggunaan air dan kesan yang dihasilkan adalah legap. Okey, awak faham kan istilah legap dengan lusina kan? Saya tak perlu terangkan yang itu kan? Okey, itu teknik basah atas kering. Yang ketiga adalah teknik kering atas kering. So, macam mana teknik kering atas kering? Maksudnya apa? Berus kering, kertas pun kering. So, warna yang disapu tanpa campuran air ataupun mungkin awak guna air yang sedikit untuk, ialah kalau watercolor ni bila kita tak guna dia akan jadi kering. Jadi kita nak kasih warna tu macam boleh digunakan balik, cahaya balik. Jadi kita akan letak sikit air. Okey, sikit dia, tak banyak. Dan kertas pun perlu kering. Kertas lukisan perlu kering. Okey, itu maksudnya. Campuran warnanya agak pekat sebab tak ada air kan. Okey, campuran warnanya agak pekat disapu di atas permukaan yang kering ataupun warna tu sudah kering. Okey, katakan kertas tu awak dah warna dengan warna yang pertama. Tadi warna yang pertama tu dah kering. Jadi awak sapu lagi warna yang kedua dan kering juga. Jadi sama juga. So, kering atas kering. Jadi kesan yang digunakan adalah legap. So, teknik yang keempat adalah teknik kering atas basah ataupun dry on wet. So, kalau teknik kering atas basah macam mana pula? Okey, warna disapu tanpa campuran air di atas permukaan kertas yang basah. So, kertas tu yang basah, berus yang kering. Okey. So, teknik ni suka dikawal sebab mungkin penggunaan air pada kertas dan kesan yang dihasilkan adalah legap dan ada
jalinan. So itu adalah 4 teknik catatan yang awak perlu tahu sebelum kita buat aktiviti pada minggu depan. So pada modul awak, so sekarang kita pergi pada modul dulu. Okay. So awak boleh dah isi ni semua, dan saya nak awak tengok pada muka surat akhir sekali, iaitu teknik catatan. So awak tulis isi apakah tekniknya, penerangan dan kesannya. Dan pada bawah ni, okey, ini kerja aktiviti yang awak perlu lakukan untuk kelas pada hari ini. So sila lakukan 4 teknik catatan dengan menggunakan satu warna sahaja. So awak boleh guna, kalau kat rumah ada watercolor, guna watercolor. Kalau ada poster color, boleh guna poster color. So pilih just one color only, dan guna dan guna pada kertas lukisan. Seelok-eloknya kalau ada di rumah, seelok-eloknya kertas lukisan yang awak guna tu, kertas lukisan yang awak gunakan tu beratnya 200 gram, tak silap saya, 200. Sebab kalau kurang, bila awak guna basah atas basah, kertas awak akan jadi meleding. Okay, dia punya colournya, kertas mungkin jadi macam berketul-ketul, jadi macam tak cantik. Tapi kalau awak tak ada, tak apa, boleh je gunakan. Cumanya awak kena kontrol dia punya jumlah air. So saya akan bagi awak link untuk teknik catatan. Jadi melalui video tu awak boleh ikutlah cara untuk hasilkan 4 teknik catatan tersebut. So awak buat 4 segi begini, dan awak guna teknik catatan untuk isi pada kotak yang disediakan. Awak potong kertas lukisan awak tu dan awak tampallah di sini. Okey, so ada 4 kotak, maksudnya setiap satu kotak ni untuk setiap teknik catatan ataupun teknik cat air. Okey, jadi untuk hari ini, inilah dia punya aktiviti. So kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan, insya-Allah, untuk aktiviti yang seterusnya. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.